zaman kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman kuliah Isyak hari ini dengan kitab ensiklopedia Perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah. Terima kasih kepada grup Gemenur Iman, tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh Puan Pengurusi Puan Rosniati binti Mansur dan para barisan AJK-nya. Jadi untuk memberkati majlis kita pada malam ini, mari sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa lagi, jom berperang bersama Ustaz. Saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bonda moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu, berbicara, berbincang berkaitan tentang junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan dengan semangat dan iltizam kita untuk belajar tentang Nabi dan mengikuti Nabi dalam kehidupan ini, kita mengundang syafaat daripada Nabi SAW di hari akhirat, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang berjaya di dunia dan juga di hari akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk malam ni kita akan sambung lagi peperangan Khaybar. Dan hari ini ibu-ibu dengarlah cerita perang Khaybar ni agak sedikit detail, sebab saya akan bacakan mengikut kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang ada di dalam buku ensiklopedia para Rasulullah. Itu adalah satu sinopsis mudah yang ibu-ibu boleh baca dan faham secara keseluruhan. Dan yang akan saya bacakan ini daripada kitab sirah ni adalah untuk penjelasan yang lebih detail lah, untuk kita lebih faham apa yang berlaku di dalam peperangan Khaybar. Okey, saya dah sebutkan pada ibu-ibu yang dirahmati Allah, perang Khaybar ni adalah perang yang Allah janjikan kemenangan. Kerana apa? Sebab Nabi berundur dan adanya perjanjian damai Hudaibiyah antara Nabi dan musyrikin Quraisy. Kita dah bincang dah benda-benda ni. Dan Allah Ta'ala jamin kemenangan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya, inna fatahna laka fatham mubina. Dan kenapa Allah Ta'ala takdirkan iaitu Nabi SAW baru nak pergi menyerang Khaybar, sedangkan tempoh-tempoh sebelum ni Nabi tak melakukannya, adalah kerana Nabi berhadapan dengan musuh yang lebih jahat lah, dan musuh yang lebih berani dan lebih degil. Siapa? Iaitu musyrikin Quraisy. Bila berlakunya perjanjian Hudaibiyah, maka tamatlah pemusuhan dan peperangan antara orang Islam Madinah dengan orang musyrikin daripada Mekah. Jadi tamat. Sebab apa? Ada gencatan senjata selama 10 tahun. Okey, di atas perjanjian itu. Maka selesai permusuhan antara orang Madinah dengan orang Mekah, maka Nabi beralih untuk selesaikan musuh yang kedua besar lah yang menyerang Nabi ni adalah orang-orang Yahudi daripada Khaybar. Bezanya orang Yahudi ni adalah bangsa yang penakut. Okey, kita tengok orang-orang munafik mula menghubungi orang-orang Yahudi di Khaybar. Okey. Kalau ibu-ibu yang ada buku Ar-Rahiqul Makhtum, Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ni, ibu-ibu boleh tengok muka surat 630. Okey, kita tengok
orang munafik menjalankan tugas mereka sebagai ejen orang Yahudi. Siapa orang munafik ni? Yang dipimpin Abdullah bin Ubay, dan dia ni duduk di dalam kota Madinah. Jadi Abdullah bin Ubay ni dihantar utusan kepada Yahudi di Khaybar dengan pesanan dia, Muhammad sedang menuju ke tempat kamu, maka berwaspadalah. Tapi jangan kamu gentar kerana bilangan dan kelengkapan kamu lebih banyak. Kumpulan Muhammad itu kecil dan mempunyai senjata yang sedikit. Artinya, Abdullah bin Ubay yang duduk dalam kota Madinah ni telah bocorkan rahsia Nabi ingin menyerang kota Khaybar. Kalau ibu pernah ingat lagi, saya pernah sebut, antara strategi perang Nabi ni, Nabi tak pernah bagi tahu sesiapa pun Nabi nak menuju ke mana. Nabi tak pernah cerita. Nabi tak pernah cakap. Nabi kunci mulut Nabi. Okey, sampai ada satu peristiwa dalam peperangan iaitu peperangan Fatu Mekah, pembukaan kota Mekah. Sehinggalah baginda Nabi SAW ni minta kepada Aisyah binti Abu Bakar, iaitu isteri Nabi. Nabi kata apa? Tolong persiapkan kelengkapan perang. Aisyah pun hanya dengar cakap Nabi dan dia pun siapkanlah kelengkapan perang. Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq, bapa mentua Nabi, bapa kepada Aisyah. Abu Bakar datang tanya pada Aisyah, "Ya Aisyah, apa yang kamu buat ni? Kelengkapan perang ni, kenapa ni? Nabi SAW ni nak menuju ke mana?" Kata Aisyah, "Aku tak tahu. Baginda Nabi kata siapkan, aku siapkan." Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang Nabi nak pergi ni? Kalau nak kata berperang dengan orang kulit putih, mustahil lah, kata Abu Bakar macam tu. Takkanlah Nabi nak berperang dengan orang kulit putih. Siapa? Iaitu orang-orang tentera-tentera Rom yang duduk dekat Syam ketika itu. Dia kata mustahil lah. Jadi siapa yang Nabi nak tuju? Nak ceritanya apa? Nabi ni strategi dia nak menuju ke mana tak diberitahu pada sesiapa, termasuklah isteri baginda Nabi SAW. Tentera-tentera Islam seorang pun tak tahu. Sehinggalah Nabi dah bergerak di pertengahan jalan menuju ke mana, barulah tentera-tentera Islam tahu mereka nak menuju ke sesiapa, ke daerah mana, nak berperang dengan siapa, barulah mereka ketahui. Hanya satu saja perang yang sebelum Nabi bergerak, Nabi dah bagi tahu kita nak berperang dengan siapa. Iaitu Nabi SAW bagi tahu pada sahabat-sahabat Nabi ni sebelum dalam peperangan Tabuk. Nabi nak pergi perang Tabuk ni, Nabi kata apa? Kita bakal menuju ke Tabuk dan berperang dengan tentera-tentera Rom. Itulah satu-satunya perang yang Nabi bagi tahu ke mana arah tuju peperangan Nabi. Sebab apa? Sebab itu perang yang terakhir sebelum Nabi wafat. Dan peperangan itu Nabi berhadapan dengan musuh yang paling kuat dan paling jahat. Jadi Nabi bagi tahu pada sahabat supaya sahabat betul-betul get ready lah untuk berhadapan dengan tentera Rom pada saat tersebut. Tapi sebelum tu tak ada orang pernah tahu. Okey. Jadinya tujuan Nabi buat macam tu sebab Nabi rahsiakan. Sebab dalam kalangan orang-orang Islam di Mekah, di Madinah tu ada orang-orang munafik. Antara macam ni lah. Iaitu Abdullah bin Ubay dah hantar utusan pergi ke Khaybar, maklumkan kepada orang Yahudi Khaybar. Dan kalau ibu-ibu ingat dalam cerita hijrah kita, Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia ada hubungan kekeluargaan dengan orang-orang Yahudi. Dia ada hubungan kekeluargaan dengan orang-orang Yahudi. Sebab itulah dia bocorkan rahsia Nabi ni nak menyerang Khaybar. Okey. Jadinya setelah orang-orang Khaybar ni dapat berita ni, maka penduduk Khaybar dia hantarlah ada seorang wakil dia pergi ke Ghatafan. Ini kita dah cerita dah. Dia pergi ke Ghatafan dan jumpa dengan orang Ghatafan ni supaya berikan bantuan kepada Yahudi-Yahudi Khaybar. Orang Yahudi ni penakut. Walaupun ada senjata, ada tentera, dia tak berani berperang. Jadi dia mengharapkan ada kabilah yang menolongnya. Iaitu siapa? Dia mengharapkan kabilah yang berhampiran dengan dia, iaitu kabilah Ghatafan. Jadi jumpa dengan kabilah Ghatafan dan mereka mintalah supaya diberikan bantuan dengan syarat mereka akan berikan buah-buah tamar ni, keuntungan itu kepada orang-orang Ghatafan kalau mereka berjaya menewaskan orang Islam. Jadi perjanjian ni deal lah. Mereka setuju dan mereka berpakat untuk menghadapi orang-orang Islam yang akan sampai ke Khaybar. Okey. Baik. Kemudian dalam perjalanan ke Khaybar, dalam perjalanan menuju ke Khaybar, Rasulullah SAW telah melalui ada satu bukit namanya Isr, kemudian As-Sahbah.
Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di sebuah lembah yang dikenali sebagai Ar-Raji'. Jarak antara Rasulullah dengan orang Arab Ghatafan ialah sejauh perjalanan sehari semalam. Maksudnya, okey, saya nak beritahu ibu-ibu Kalau ibu baca dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, mereka cerita apa? Jarak antara Nabi dengan orang Ghatafan ni, antara jarak ni, iaitu jaraknya adalah dikira sehari semalam. Sebab zaman Nabi ataupun zaman selepas Nabi, mereka tidak ada pengiraan yang tepat. Macam kita lah belajar solat jamak qasar. Dikatakan solat jamak qasar ni dibenarkan setelah kita sampai 2 marhalah. Kalau kita belajar ilmu fiqah, 2 marhalah tu berapa? Para ulama fiqah berbeza pandangan. Ada yang kata jarak 2 marhalah ni 83 kilometer. Ada yang kata 86 kilometer. Ada yang kata 90 lebih kilometer. Sebab apa? Sebab mereka tidak ada ukuran tetap. Mereka hanya mengukur kalau daripada satu destinasi ke satu destinasi, jaraknya 1 hari 1 malam perjalanan, maka dikira 1 marhalah. Okey, jarak diukur mengikut terbit dan tenggelam matahari, dikira 1 marhalah. Jadi kalau dia nak solat jamak qasar, perjalanan tu mesti mencecah 2 hari perjalanan. Maka baru dikira 2 marhalah. Jadi kita kalau ambil pendapat 83 kilometer 1 marhalah, 2 marhalah, artinya kiraan dalam 40 kilometer lah jarak antara Nabi dengan orang-orang Arab Ghatafan. Okey. Ketika itu orang Arab Ghatafan telah bersedia berangkat menuju ke Khaybar. Orang Ghatafan dah keluar, Nabi sampai ke kaum Ghatafan. Kita dah bincang kan minggu lalu. Okey, Nabi tak masuk ke Khaybar tapi Nabi serang daripada utara Khaybar. Sebab apa? Nabi menuju ke perkampungan Ghatafan. Okey, kemudian dalam perjalanan keluar, mereka terdengar bunyi bising dan riuh rendah di belakang mereka sehingga mereka menyangka bahawa orang Islam telah menyerang kaum keluarga dan harta benda mereka. Lantaran itu, mereka berpatah balik pulang dan membiarkan Rasulullah menghadapi kaum Yahudi Khaybar. Ini antara strategi Nabi lah. Bila orang Ghatafan dengar dan dia takut negerinya diserang, kaum keluarganya diancam, dia patah balik dan dia tinggalkanlah orang Yahudi, kamu selesaikanlah kerja kamu dengan Muhammad. Kami selamatkan keluarga kami. Dan ini fitrah lah. Kita pun macam itu juga. Apa-apa yang berlaku antara kerja dengan keluarga, sudah tentu kita akan utamakan keluarga kan daripada kerja. Saya anggap peperangan antara Ghatafan dengan Nabi ni di Khaybar ni sebagai kerja lah. Sebab apa? Dia diupah. Kamu buat, kamu berjaya, nah upah kamu. Kami akan bagi sebahagian daripada hasil tahunan kurma ni kepada kamu. Kira kerja lah. Jadi sebahagian keluarga terancam, mereka pilih keluarga daripada pilih pekerjaan dia waktu itulah. Jadinya mereka patah balik, berhadapanlah orang Yahudi dengan Nabi ni secara bersendirian. Tidak ada pertolongan daripada sesiapa. Okey. Kemudian Nabi SAW memanggil 2 orang penunjuk jalan yang sebelum itu keluar bersama mereka. Salah seorang bernama Husail untuk menunjuk jalan yang terbaik supaya mudah bagi mereka memasuki Khaybar dari arah utara, yakni daripada Syam. Nabi serang daripada utara. Dengan itu mereka dapat menghalang orang Yahudi daripada melarikan diri ke Syam atau melarikan diri kepada rakan sekutu mereka di Ghatafan. Orang Yahudi ni dia akan naik ke atas. Nabi SAW kenapa serang daripada atas? Sebab tak nak orang Yahudi ni pergi duduk kat Ghatafan ataupun naik ke Syam. Dan kalau Nabi serang daripada atas, automatik orang Yahudi akan berundur ke selatan. Dan ke selatan ini adalah menuju ke kerajaan Madinah. Jadi dekat selatan Khaybar ni kerajaan Madinah. Nabi serang daripada atas. Artinya orang Yahudi ni terkepung lah. Dia tak tahu nak ke mana. Ke utara Nabi dah blok, turun ke Madinah, maka ada tentera-tentera Islam yang akan menghalang mereka daripada berlindung. Itu yang strategi yang Nabi SAW lakukan. Okey. Salah seorang penunjuk jalan itu berkata, dia kata apa? Saya dapat menunjukkan kepada engkau wahai Rasulullah. Maksudnya bila Nabi minta jalan ke arah Syam, penunjuk jalan ni kata, ya aku tahu, aku boleh tunjukkan. Mereka pun berjalan sehinggalah sampai ke pemisah jalan yang bercabang-cabang. Di situ penunjuk jalan berkata, wahai Rasulullah, semua jalan ini boleh dilalui untuk pergi ke Khaybar. Lalu Nabi SAW menyuruhnya menyebutkan nama-nama jalan itu. Penunjuk jalan itu berkata, salah satu jalan bernama Khuzun, kesedihan. Rasulullah enggan ikut jalan itu. Kata penunjuk jalan, nama jalan lain ialah Shash, kain pembalut luka.
Rasulullah pun enggan melalui jalan itu. Kata penunjuk jalan itu lagi, nama jalan satu lagi namanya Hatib, pencari kayu. Nabi pun enggan ikut jalan itu. Lalu Husail ni penunjuk jalan ni kata apa? Cuma ada satu lagi jalan ya Rasulullah. Maksudnya ada 4 lah. Umar bertanya, apa namanya? Dia pun menjawab, itu namanya marhab. Kan kita sebut marhaban kan? Marhaban bikum kan kita kata. Marhab artinya selamat datang. Lalu Nabi SAW memilih jalan tersebut. Ni kita dah bincang sebelum ni Ibu. Pentingnya nama di dalam kehidupan. Sebab nama ni adalah doa. Nama ni adalah doa. Sebelum ni kita bincang tentang ada seorang lelaki nama Suhail, utusan daripada Quraisy, sehinggalah terjadinya sulhu Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Nabi setuju. Sebab apa? Sebab nama dia. Belum. Okay, sebab nama dia. Okay, sebab namanya Suhail, iaitu memudahkan. Samalah dengan jalan ni, ada nama Huzun, ada nama Marhab, ada nama Hatib, ada nama Syash. Jadi Nabi tak nak 3 nama itu sebab dia tak memberi maksud yang positif lah. Maka Nabi pilih yang satu jalan namanya Marhab. Okay, ini antara yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Saya teringatlah kalau ibu-ibu baca Quran, Allah Ta'ala pun ada gunakan teknik yang sama. Okay. Zaman kita masih lagi ke Ustaz nak ukur macam tu? Okay. Zaman kita tidak. Para ulama fiqh ni dia meletakkan ada kiraan dia. Contohlah, betul, Border Suwaya kata 92 km. Betul. Ada yang sebut 83, ada yang kata 92. Okey, kita berpeganglah mana yang kita rasa dekat dengan kita lah. Dan kalau ikutkan pada kita ni, ambillah yang paling jauh lah. Yang paling jauh ada 92, ada yang 96 km. Kita ambil lah. Kalau kilometer tu lebih daripada tu, kita solat jamak qasar. Kalau kurang daripada tu, maka kita masih lagi solat tamam. Tapi kalau ada orang nak ambil yang pendapat 83 km, silakan, tidak ada halangan. Tidak ada halangan. Okey. Baik. Sekarang ni ibu-ibu, kalau ibu-ibu baca Quran, Allah Ta'ala pun menggunakan pendekatan yang sama. Contoh ada ayat yang diturun di zaman Mekah. Antaranya surah Al-Waqi'ah. Kita membaca apa? Ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Allah kata pada surah Al-Waqi'ah, ada golongan namanya Al-Maimanah. Al-Maimanah. Al-Maimanah artinya Al-Yumna. Al-Yumna. Kalau ibu-ibu tengok terjemahan surah Al-Waqi'ah yang awal-awal tu, Allah kata Al-Maimanah. Kebanyakan terjemahan dia kata apa? Terjemahan itu artinya golongan kanan. Sebenarnya bukan. Al-Maimanah dia datang daripada perkataan Al-Yumna, artinya beruntung. Satu lagi namanya Al-Mash'amah. Al-Mash'amah dia bukan golongan kiri, dia adalah golongan yang rugi. Dia datang daripada perkataan Al-Syu'mu. Ada Al-Yumna, Al-Syu'mu. Kalau golongan kanan, Ashabul Yamin. Golongan kiri, Ashabul Shimal. Okey. Kenapa Allah sebut tu? Sebab ayat itu diturun di Mekah. Orang Mekah, orang korporat, orang berniaga. Jadi mereka sangat sensitif dengan perkataan untung dan rugi. Jadi Allah sebut, kalau kamu nak jadi golongan beruntung, ini jalannya. Kalau kamu nak jadi orang rugi, ini jalannya. Dan Allah sebut, yang untung itu adalah golongan Al-Muqarrabin dan Ashabul Yamin. Dan golongan yang rugi itu adalah Ashabul Shimal. Ini penggunaan bahasa lah. Dan Nabi SAW pun macam tu jugalah dalam peristiwa ni. Ada banyak-banyak jalan, Nabi memilih jalan tersebut. Okey, baik. Okey, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sikitlah kita nak sentuh. Selalu kita cerita tentang solat, apa nama kita panggil, kalau kita nak pilih, kalau orang kita kalau dia nak cari jodoh tu, dia nak solat apa? Dah lupa nama dia. Istikharah. Istikharah. Nah, soalan selalu orang tu, nak solat istikharah ni. Solat istikharah ni tak seperti jodoh, tapi dalam semua keputusan yang kita buat. Istikharah ni adalah kita ada 2 pilihan, 3 pilihan ataupun lebih daripada satu pilihan. Kalau satu pilihan tu kita sebenarnya tak ada pilihan. Kalau dia baik untuk agama kita, ambil. Kalau tak baik untuk agama, tinggalkan. Jadi istikharah ni dia berlaku bila kita ada beberapa pilihan. Okey, kita ada beberapa pilihan. Waktu kita ada beberapa pilihan tu, buatlah solat sunat istikharah. Dan solat sunat tu tak semestinya datang dengan mimpi.
Okay, nak buat mimpi, oh saya kena mimpi ni, tak. Boleh jadi kita ni dapat petunjuk melalui kita punya naluri kita. Kita rasa ada naluri kita. Kadang-kadang ada orang Allah mudahkan dia. Yang part ni Allah mudahkan, yang part ni Allah susahkan. Ambil yang tu. Ada orang dia rasa berat ke sini daripada yang ini. Ambil yang dipilih, yang dia rasa ke sinilah walaupun mungkin jalannya lebih sukar. Ambil jalan tu. Sebab apa? Sebab itu antara Allah Ta'ala condongkan hatinya ke situ. Okay, boleh faham tak maksud saya? Contohlah, saya sendiri pengalaman saya. Habis saya sekolah rendah, saya nak masuk sekolah menengah. Ada dua pilihan. Ada sekolah harian ataupun sekolah Arab. Sekolah Arab ni saya kena sekolah menengah 6 tahun. Saya kena ada sekolah peralihan, kelas peralihan. Tingkatan 1 tu peralihan. Belajar bahasa Arab sahaja. Sampailah saya umur 18 tahun baru ambil SPM. Lambat setahun lah. Saya tak tahu nak pilih mana satu. Nak pilih mana satu. Dua-dua saya dapat. Sekolah Arab saya dapat, sekolah harian pun saya dapat. Kalau ikut pilihan kita, sekolah harian dekat dengan rumah, kan? Tak payah duduk asrama, tak payah belajar lama-lama sekolah menengah, cepat masuk universiti. Kalau sekolah Arab, saya kena duduk asrama, duduk jauh. Jadi saya pula sekolah menengahnya lebih lama, sampai 6 tahun. Tapi saya sekolah sampai 7 tahun sebab saya ambil STAM. Lama saya sekolah menengah. Orang 5 tahun, saya 7 tahun sekolah menengah. Tapi kita buat istikharah. Sekolah agama saya tu kira sekolah pondok lah. Kalau ikutkan beza antara langit bumi ni. Sekolah harian tu sekolah memang besar di tengah bandar. Kalau sekolah agama saya ni sekolah pondok saja. Tapi kita buat istikharah. Bila buat, naluri saya lebih condong nak pergi ke sekolah agama walaupun sekolahnya daif, lemah. Sekolah ni memang kecil, sangat kecil. Saya punya sekolah tu di rumah kedai. Saya ingat lagi di rumah kedai. Tapi saya berpegang apa? Guru saya kata apa? Kita bukan nak ke tempat yang terbaik, tapi kita nak ke tempat yang betul. Faham tak? Ada orang dia pergi ke tempat yang terbaik. Sekolah tu memang terbaik ataupun tempat tu terbaik, kerjanya terbaik. Tapi dia tak sesuai dekat situ. Tapi ada tempat yang kita pergi boleh jadi dia tak terbaik, bukan yang paling the best. Tapi dia tempat yang betul untuk kita, sesuai dengan jiwa kita. Jadinya saya alhamdulillah syukur sangat sebab bila kita buat istikharah tu kita berpegang apa? Apa yang saya buat keputusan ni, saya buat keputusan bersama dengan Allah Ta'ala. Kalau salah, tak apalah, Allah takdirkan. Kalau betul, alhamdulillah. Tapi kita sentiasa bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah tunjuklah jalan, banyak peluang-peluang selepas itu. Okey. Jadinya macam itulah juga dalam kehidupan ni. Istikharah pun macam tu juga. Lakukanlah dan kita meletakkan bantuan Allah, pertolongan Allah untuk sama-sama dengan kita buat keputusan. Dan sekali kita dah buat keputusan, jangan salahkan apa-apa. Kalau kita dah pilih tu, kita bersangka baiklah. Allah Ta'ala telah tetapkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Percayalah dia adalah keputusan yang tepat. Macam tu. Jadi Nabi SAW macam tu juga. Ada 4 laluan. Mana satu jalan ni? Semua jalan menuju ke Khaybar. Nabi tak tanya mana jalan lebih dekat. Mana jalan lebih mudah. Nabi tak tanya. Tapi Nabi tengok laluan-laluan tersebut. Sebab itu saya cerita ibu-ibu masa cerita hijrah dahulu. Nabi tak ikut Umar Khattab. Tapi Nabi mengikut Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ikut logik, masa Umar keluar Mekah, Umar ni dia cabar siapa yang nak blocking dia, silakan. Aku akan pancung dia. Kira Umar keluar tu steady, tak ada orang halang. Sedangkan Abu Bakar pula keluar dalam keadaan diganggu, dikejar pula. Tapi kenapa Nabi memilih bersama Abu Bakar? Kenapa Nabi tak memilih Umar Khattab? Nabi tak memilih apa yang mudah. Nabi tak memilih apa yang mudah kan? Kita selalu fikir macam tu. Mana yang mudah? Yang ini mudah, saya pilih yang inilah. Laluan ni popular, laluan ni ramai orang ikut, saya ikut ni. Tak. Nabi mengikut apa yang dia rancang dan apa yang Allah telah tunjukkan. Boleh jadi jalan yang sukar itu terbaik untuk kita dan boleh jadi jalan yang mudah itu bukan yang terbaik untuk kita. Macam itulah. Okey? Macam itulah. Kita punya pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa ni. Okey, baik. Lalu Nabi pun pilih jalan yang bernama Marhab. Okey. Beberapa kejadian dalam perjalanan. Tengok pertama, diriwayatkan daripada Salamah bin Al-Aqwa, katanya, kami keluar bersama Rasulullah menuju ke Khaybar pada waktu malam. Ada seorang lelaki berkata pada Amir,
Hai Amir, sudikah engkau perdengarkan kepada kami sedikit dendanganmu? Amir ialah seorang penyair. Lalu Amir pun mendendangkan syairnya kepada mereka. Okey, Amir pun bersebutlah syair-syair dia tu. Mendengarkan syair itu, Rasulullah bertanya, siapa yang dendangkan syair ni? Syair ni kan, zaman dahulu hiburan dia pada syair lah. Lalu mereka jawab, Amir bin Al-Aqwa. Okay, jadi Amir ni adik-beradik dengan Salama. Salama ni cakap dengan adik-beradik dia lah. Abang dia lah, saudara dia. Amir tolong syair. Dia ni pandai penyair jadi dia bersyair. Bila Nabi dengar, Nabi kata, siapa syair? Amir bin Al-Aqwa. Nabi SAW pun berkata, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Seorang lelaki daripada mereka berkata, pasti dia akan masuk syurga, iaitu mati syahid. Wahai Nabi Allah, bolehkah engkau biarkan dia sebentar untuk menghiburkan kami? Mereka menyebutkan begitu kerana mereka tahu bahawa apabila Rasulullah mendoakan keampunan kepada seseorang secara khusus, bererti orang itu akan mati syahid. Dan dalam peperangan Khaybar, ternyata perkara itu benar-benar berlaku kepada Amir bin Al-Aqwa. Maksudnya Amir ni takdirnya dia mati syahid dalam peperangan tersebut. Okey, ada banyak perjalanan. Ada banyak teladan. Pertama, iaitu Amir Al-Aqwa ni dia mati syahid lah. Sebab Nabi doakan khusus untuk dia, Allah rahmati dia, Allah ampuni dia kan. Jadi dia mati syahid. Yang kedua pula, nak tunjukkan kita dalam perjalanan ni ataupun dalam sesuatu pekerjaan, kita ni memang dibenarkan untuk mendengar hiburan. Ada orang dia kata, mungkin ada syadid lah, saya tak nafikan, ada sahabat-sahabat saya pun syadid. Kita jangan dengar hiburan-hiburan ni. Tak dibenarkan langsung dengan hiburan-hiburan ni. Saya betul ada pendapat yang macam tu. Tetapi fitrah kita, selagi mana dia tidak melalaikan, maka dibenarkan. Semisal dalam perjalanan kan, kita pasang radio. Tapi biarlah dengan benda-benda yang bermanfaat. Kita dengar audio ceramah ke, kita dengar yang nasyid-nasyid, lagu-lagu yang menuju kepada ketuhanan ke, maka perkara itu dibenarkan, tidak ada halangan. Okey, sebab boleh jadi kalau kita perjalanan jauh tanpa ada hiburan, kita akan jadi kosong. Sebab fitrah kita ni, kita memerlukan kepada hiburan, dan hiburan tu bukan hiburan yang melalaikan. Ada orang dia dengar satu muzik, bertambah semangat dia kan, ada dengar satu muzik tambah semangat dia, semangat nak belajar lah, semangat nak jadi rajin lah, macam-macam kan. Sebab rentak-rentak muzik ni dia adalah alunan yang boleh membangkitkan mood kita. Sebab itu kita diberikan nikmat pendengaran. Maka Nabi tak menghalang adanya syair-syair. Yang penting syair itu bukan syair yang melalaikan, yang bukan mensyirikkan Allah Ta'ala, tapi adalah syair-syair yang menambah semangat. Itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Okey, jelas ibu-ibu? Jadi ibu-ibu lepas ni macam tu juga. Dalam perjalanan kita naik kereta balik kampung ke mana-mana dengan anak-anak, ambil peluang untuk ada selitkan dengan hiburan-hiburan, menyanyi dengan anak-anak ke dan sebagainya, tak ada masalah, bahkan dibenarkan. Okey, termasuklah juga qasidah-qasidah kan, kompang. Ni abang jalan ni dia kumpulan kompang. Jadi boleh juga, tak ada masalah. Okey, contoh. Kita selalu cakap dalam bab makan ni jangan bercakap, betul? Dalam bab makan ni jangan bercakap. Sebenarnya tidak. Waktu makan itulah waktu yang paling terbaik untuk kita berbual. Sebab itu tidak ada istilah dari sudut adab ni, jangan bercakap ketika makan. Minta maaf. Jangan bercakap ketika makan. Yang salahnya adalah jangan makan ketika bercakap. Itu salah. Waktu makan boleh bercakap, tapi waktu bercakap jangan makan. Maksudnya tengah saya bercakap je saya makan. Itu tak senonoh sebab saya tengah bercakap lalu saya makan. Yang bolehnya adalah saya makan dan kita berbual-bual dengan orang lain. Sebab apa? Kita perlukan kepada hiburan, interaksi, dan dia lebih menyenangkan, lebih dekat kepada seseorang. Sebab itu digalakkan kepada kita untuk menghubungkan satu hubungan silaturahim ni adalah melalui at-ta'am, iaitu dengan menjamu makan. Menjamu makan ni dia mengikat hati manusia dengan manusia. Betul? Kita menjahit kan, bonda Cik Noreha kan, kita menjahit dengan radio, dibenarkan, tak ada masalah. Saya dulu lagilah saya menghafal hadis sambil dengan radio, sampai mak saya pun rasa pelik. Macam mana awak belajar, awak menghafal tapi dengan radio? Saya jenis telinga yang suka, saya jenis auditory-nya orang. Saya suka mendengar sesuatu, bukan dia mengganggu, tapi dia ada macam ada sesuatu dekat telinga ni, dia bercakap je.
Saya boleh belajar, saya boleh menghafal dalam keadaan macam tu. Ada orang dia kena fokus. Ini bergantunglah kepada individu-individu. Okay, ini saya lah style macam tu. Kalau memandu, memang saya kena ada co-pilot yang akan berbual. Siapa? Isteri lah yang akan berbual. Ini antara lah. Sebab itu waktu ni Amir ni dia dendangkan syair. Dan Nabi tak kata salah ni tak boleh. Nabi benarkan dia mendendangkan syair untuk menambah semangat kepada tentera Islam. Okey, itu pertama. Yang kedua, dalam perjalanan itu mereka sampai ke satu lembah, wadi. Lalu mereka bertakbir dengan suara yang tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Okey. Bonda Azrina kata kita tak geng saya jenis Salam. Okey, betul. Saya geng dengan Bonda Cik Noreha kan. Sekejap saya tengok komen lah. Sekejap siapa lagi? Jadingan tu, masya-Allah. Okey. Baik, boleh kecenderungan hati, memudahkan cara kan, solat untuk minta petunjuk, boleh. Itu tak ada masalah. Okey. Baik. Okey, riwayat kedua pula iaitu bila tentera-tentera Islam lalu dekat satu lembah, dekat satu wadi, mereka bertakbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lalu kata Nabi SAW, tenangkanlah dirimu, kamu bukannya berdoa kepada Tuhan yang peka ataupun Tuhan yang hilang. Sesungguhnya kamu berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar dan Tuhan yang dekat. Maksudnya apa ibu-ibu? Bila kita berzikir kepada Allah dan ketika kita berdoa kepada Allah, biarlah dengan doa yang sir, yang perlahan. Sebab bila sahabat-sahabat ni Allahu Akbar, la ilaha illallah, Nabi tegur, Nabi kata, jangan buat macam tu. Sebab apa? Kalau kamu macam tu, kamu bukan berdoa kepada Tuhan yang peka, maksud Tuhan tak dengar. Tapi kamu kena perlahankan suara kamu. Jangan sampai mengganggu orang lain. Kadang-kadang kita dengar kan orang salat bacaannya kuat, mengganggu orang lain. Ada orang berwirid dengan wirid yang kuat, mengganggu orang lain. Ada orang berdoa dengan doa yang kuat, mengganggu orang lain. Jadi kita kena perlahankan suara kita sebab Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha mendengar. Saya pernah sebut pada ibu-ibu, yang ini contoh yang paling mudah untuk kita tengok, iaitu ketika kita buat umrah, sama ada tawaf ataupun sa'i ni, itu adalah sepatutnya waktu yang kita ni, kalau saya lah, ada orang dia suka macam tu sebab dia kata apa, dia sangat membantu untuk kita berzikir. Tapi sebenarnya, waktu tawaf dengan sa'i ni, kita memang perlukan mutawif lah untuk bantu kita. Tapi sebenarnya waktu itu paling afdal untuk kita berzikir dan berdoa secara individu. Sebab apa? Jangan baca kuat, nanti mengganggu orang lain. Sebab Nabi tegur sahabat-sahabat ni. Bayangkan mereka ni jalan dekat perjalanan yang kosong. Mereka lalu dekat lembah, kawasan gunung ganang berbatu tu. Tiba-tiba mereka zikir macam tu. Ada orang terganggu tak? Orang tak terganggu pun. Mereka sama-sama kan. Tapi Nabi cakap apa? Jangan buat macam tu sebab kamu berdoa bukan pada Tuhan yang peka. Tapi kamu berdoa dengan Tuhan yang sangat maha mendengar dan Tuhan yang sangat-sangat dekat dengan kamu. Jadi tak perlu kepada suara-suara yang kuat, suara-suara yang nyaring-nyaring seperti itu. Okey, jelas kan ibu-ibu? Jadi kalau kita pergi umrah ke, pergi buat ibadah haji ke, ini antara yang paling mudah lah. Janganlah. Kalau boleh pesanlah kepada mutawif tu, janganlah buat kuat sebab dia sangat mengganggu orang lain. Orang lain pun ada doa masing-masing, ada hajat masing-masing. Okey. Baik. Okey, betul benda ni waktu kita ber-me time lah dengan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita ni tak tahu nak minta apa, mustahil lah. Sebab tu kita kena latih diri kita, kita tahu apa yang kita nak. Jangan kita terlalu bergantung kepada manusia. Okey. Baik, ini antara, yang ni riwayat yang kedua. Baik, riwayat yang ketiga, semasa di As-Sahbah, kawasan yang paling hampir dengan Khaybar, Nabi dah sampai dekat Khaybar dah. Nabi SAW pun menunaikan salat asar. Kemudian Rasulullah SAW meminta dibawakan bekalan makanan, tetapi yang ada hanyalah tepung roti. Okay? Rasulullah meminta dibawakan tepung itu kepadanya dan ternyata bubur roti itu bertambah banyak sehingga Nabi dan tentera Islam semua dapat makan. Kemudian Rasulullah SAW bangun untuk menunaikan solat maghrib lalu berkumur. Orang lain mengikut Rasulullah berkumur. Setelah itu Rasulullah SAW bersolat tanpa wuduk semula dan kemudian solat isyak semula. Ini dalam bab lah, maksudnya mereka ni mengikuti Nabi SAW macam
yang apa? Jangan saya tengok riwayat jap. Seperti mana yang Nabi buat, macam itulah sahabat-sahabat baginda Nabi SAW buat. Okay? Tidak ada yang bercanggah dengan perbuatan baginda Nabi SAW. Ya, saya cek ada tak riwayat. Okey, ada. Okey, baik. Itu antaralah mereka sebut riwayat tentang baginda Nabi SAW. Nabi dalam keadaan berwuduk, lepas salat, Nabi makan, Nabi hanya berkumur. Nabi tak berwuduk semula. Tak ambil wuduk lah. Maksudnya kita macam tu juga. Kalau kita ada wuduk, kita makan, tak perlu berwuduk semula. Hanya berkumur. Supaya apa? Kita nak pastikan yang mulut kita ni tidak ada sisa-sisa makanan. Takut-takut tengah solat, kita termakan sisa-sisa makanan yang berada di dalam mulut kita. Nah, kan ada orang macam tu kan. Bila dia berwuduk, alamak saya tak boleh makan lah, nanti kena wuduk balik. Tak. Tak perlu sampai berwuduk semula. Cukup hanya kita berkumur-kumur. Melainkan kalau wuduk terbatal. Perlu kita berwuduk semula. Okey, baik. Ini 3 riwayat lah yang berlaku dalam tempoh perjalanan Nabi SAW ke Khaybar. Okey, sekarang Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, penulis ni dia kata apa? Tentera Islam sampai di Khaybar. Malam sehari sebelum berlakunya perang, tentera Islam bermalam berhampiran dengan Khaybar tanpa disedari oleh orang Yahudi. Nabi buat serangan secara senyap-senyap lah. Serangan secara sembunyi dan serangan mendadak. Telah menjadi kebiasaan Nabi Rasulullah apabila tiba kepada satu kaum pada waktu malam, baginda tidak akan mendekati mereka kecuali setelah masuk subuh. Setelah masuk waktu subuh, Rasulullah segera menunaikan solat subuh, kemudian tentera Islam pun bergerak. Nabi tak serang waktu malam. Nabi akan serang pada waktu subuh. Kenapa waktu subuh? Sebab waktu itu manusia ni dalam keadaan memang tak ready. Dia baru bangun, dia masih lagi santai-santai kan. Kita bangun baru nak sarapan, nak itu nak ini. Waktu itulah the best moment ataupun the best time untuk Nabi SAW ni nak serang musuh. Dan saya ingat kalau ibu-ibu baca dalam perang 6 hari, ni peristiwa orang Israel serang negara-negara Arab. Mereka ni negara Israel ni kecil. Dan dia tahu dia tak boleh menang lawan negara-negara Arab. Ini kalau ibu-ibu Google, dia sebut perang 6 hari. Jadi yang mereka paling takut adalah tentera Mesir. Sebab tentera Mesir, dia punya tentera udara dia memiliki aset yang paling canggih di dunia. Dia ada kapal terbang yang paling canggih. Jadi tentera-tentera Israel ni dia ambil peluang apa? Iaitu menyerang pada waktu subuh. Dan tentera yang mereka serang adalah tentera Mesir. Sebab waktu itulah tentera Mesir ni, budaya Mesirnya sampai hari ni pagi-pagi mengetih macam kita lah. Dia bangun pagi, kemudian dia mengetih, dia santai-santai. Waktu itulah the best time untuk mereka attack. Jadi mereka serang dalam keadaan tak ready. Tapi kalau waktu malam, boleh jadi ada yang tidur, ada yang tak tidur kan. Jadi waktu pagi ni kebanyakannya, kalau yang tidur lewat dia akan tak bangun. Ataupun yang kalau tidur awal, dia akan bangun awal. Tapi pagi tu waktu yang mereka masih lagi bertenang-tenang. Jadi waktu itulah Nabi SAW menyerang orang-orang Yahudi tersebut. Okey. Ketika penduduk Khaybar ni sudah mulai keluar membawa penyodok dan bakul tanpa menyedari kedatangan tentera Islam. Apa penyodok dan bakul ni? Mereka ni kan petani. Dia usahakan kebun-kebun tamar. Jadi dia nak masuk kebun ni pagi-pagi tu. Pagi-pagi bangun nak pergi masuk kebun. Waktu itulah Nabi SAW ni menyerang. Okey. Apabila orang-orang Yahudi ni melihat tentera Islam, mereka berkata, Muhammad, wallahi, itu Muhammad dan pasukannya. Maksudnya mereka terkejut Nabi ni sampai. Lalu mereka lari bertempiaran pulang ke kota mereka. Nabi SAW berkata, Allahu Akbar, runtuhlah Khaybar. Allahu Akbar, runtuhlah Khaybar. Sesungguhnya apabila kita telah sampai ke lapangan sesuatu kaum, berarti buruklah padanya terhadap orang yang telah diberi peringatan itu. Maksudnya apa? Nabi doakan Khaybar ni runtuh. Dan yang keduanya, Nabi SAW sebut apa? Kalau kita dah sampai dan kita dah beri peringatan dan mereka tolak, maksudnya mereka ni mengundang padah lah. Mengundang padah. Okey, betul. Bonda Aisyah. Nabi buat serangan hendap. Kita dah ulang banyak kali. Kenapa Nabi buat serangan hendap? Sebab Nabi nak minimalkan angka korban. Kalau mereka tetap nak berperang juga, maka Nabi SAW akan seranglah kan. Kita akan berperang. Tapi dia nak kurangkan angka korban.
Dan sebab selalunya Nabi mengharapkan mereka ni surrender. Bila dia tak ready, kebanyakannya akan lari ataupun mereka ni akan surrender. Sama ada dia memeluk Islam ataupun mereka ni akan mengaku kalah lah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara motif kenapa Nabi buat serangan Handaq sebab Nabi nak mereka ni segera surrender, mudah untuk ditawan. Itu cara Nabi SAW. Sebab tentera Islam tak ramai, senjata-senjata tak mencukupi. Jadi yang paling terbaik adalah gunakan kebijaksanaan lah. Ini antara strategi yang dilakukan oleh Nabi SAW. Okey, sebelum itu Nabi SAW telah memilih satu lokasi untuk tentera Islam bermarkas. Khubab bin Munzir datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, adakah tempat persinggahan yang engkau pilih ini diwahyukan oleh Allah atau semata-mata pendapatmu sendiri?" Nabi pun kata, "Ia adalah pendapat aku." Khubab pun berkata, "Wahai Rasulullah, tempat ini sangat hampir dengan kubu Natah." Kubu Natah ni ada satu kota. Antara banyak-banyak kota tu ada kubu Natah. Sedangkan semua pejuang Khaybar, iaitu Yahudi Khaybar, berada dalam kota itu. Mereka akan dapat mengetahui pergerakan kita sedangkan kita tak dapat mengetahui pergerakan mereka. Panah-panah mereka dapat sampai kepada kita dan panah kita tak sampai pada mereka. Kita juga tidak selamat dari serangan hendak mereka. Apatah lagi tempat ini dilindungi oleh pokok-pokok kurma dan tanah yang rendah serta lapang. Apa kata saya cadangkan kepada kamu tempat yang bebas dari risiko itu untuk dibuat markas. Nabi pun berkata, terselahlah kepada pandanganmu. Okey, maksudnya macam ni Ibu. Khubab bin Munzir ni, bila dia tengok Nabi pilih satu tempat untuk jadi markas kubu Islam, dia tanya, ini wahyu ke ataupun pendapat kamu ya Rasulullah? Kalau wahyu, dia tak argue lah. Dia tak bantah. Sebab apa? Itu perintah Allah. Tapi kalau pandangan Nabi SAW, dia cuba beri pandangan dia, idea dia. Dan Nabi SAW setujulah sebab logiknya ya. Tempat yang Nabi pilih tu, tempat tu sangat berisiko. Sebab kawasan tu berhampir dengan kubu. Kubu ni atas bukit. Kita dah tunjukkan video kita minggu lalu. Kubu ni atas bukit. Kalau dia duduk situ, orang-orang Yahudi ni dia boleh panah daripada atas. Dia boleh lembing daripada atas. Dia boleh serang. Bahkan dia nampak pergerakan orang-orang Islam. Jadi Khubab ni dia cadangkan tempat yang lebih jauh lagi, yang jauh daripada risiko-risiko tersebut. Jadi Nabi setuju. Apa pengajaran dia? Inilah namanya leader. Dia bukan bos kan, leader. Dia sentiasa terbuka untuk menerima pandangan. Kita mungkin bukan leader organisasi, tapi kita adalah leader dalam keluarga kita. Kalau isteri beri pandangan, suami kena dengar. Kalau pandangan itu betul. Jangan sebab ego kita, kau jangan cakap lah, kau tak tahu. Kadang kita macam tu kan. Tapi lah kali dia terima juga, tapi dia tak nak cakap, saya terima pendapat awak. Awak dengar ni pendapat saya. Selalu berlaku macam tu. Bos-bos selalu buat macam tu. Tapi leader ni, tak, dia sentiasa meraihkan. Kalau pandangan tu betul dan terbaik untuk kita, saya terima. Apa yang kita nak rasa sombong kan? Kita terimalah pandangan-pandangan yang betul walaupun datang daripada anak buah kita. Ataupun walaupun datang daripada anak-anak kita. Anak-anak kita. Kadang kita ni susah nak ditegur. Anak cakap, ayah ni salah ni macam ni. Kita rasa tercabar maruah kita. Saya ni bapak kamu tau. Kamu cakap macam tu, saya pula salah. Awak tu budak lagi. Selalu macam tu. Saya ni banyak makan masin. Banyak makan garam daripada awak lagi. Pandai awak nak ajar-ajar saya. Kadang-kadang bukan nak mengajar, tapi kita nak berikan cadangan. Tapi yang menasihati pula tu kena bijak juga. Gunakanlah bahasa yang lemah lembut. Kadang-kadang mesej kita betul, tapi cara sampai tu tak betul. Benda tu penting. Skill tu kena betul. Nasihat tu betul satulah. Cara kita menyampaikan tu jangan gertak-gertak, jangan kita nak marah-marah, tapi menyampaikan dengan nada memujuk. Itu cara yang betul lah. Dan ini ditunjukkan oleh Nabi SAW. Memang Nabi ni terbuka, sangat terbuka untuk menerima idea dan pandangan orang lain. Bayangkan, Nabi bukan sekadar pemimpin negara. Bahkan Nabi ni Nabi kan. Kalau ikutlah, orang tegur dia, aku ni Nabi kot. Aku dah naik ke langit dah. Kamu pandai-pandai nasihatkan aku, tapi tak berlaku. Nabi boleh dengar. Okey lah. Betul juga pandangan kamu kan. Kamu lebih pakar dalam bidang-bidang macam ni. Aku raikan. Dan akhirnya kesan yang baiklah kepada Nabi dan juga pasukan Islam. Okey, ini pengajaranlah kepada kita semua. Okey. Setelah semakin hampir kepada Khaybar, Nabi SAW berkata, berhenti. Nabi arahkan pada tentera, berhenti. Lalu pasukan Islam berhenti. Di saat itu Nabi SAW pun berdoa.
Kata Nabi SAW, wahai Allah, ni doa Nabi ni, wahai Allah. Okay. Nabi kata, wahai Allah, Tuhan yang empunya 7 petala langit serta apa yang dipayunginya. Tuhan yang empunya 7 petala bumi dan apa yang ditanggungnya. Saya sendiri baca doa ni, saya rasa takut. Saya sendiri dapat rasa macam mana situasi Nabi. Sebab Nabi berhadapan dengan Yahudi yang kaya raya, dengan harta yang paling banyak. Tapi Nabi sebut apa pada sahabat Nabi ni, masa Nabi doa ni, Nabi sebut kekayaan Allah Ta'ala. Wahai Allah, kau memiliki 7 petala langit dan apa yang kau payungi itu semua hak engkau. Dan kau memiliki 7 petala bumi dan semua yang engkau tanggung. Maksudnya, Nabi, kalau kita bayangkan, kita kalau jumpa dengan orang kaya, kita automatik kita akan rasa macam tersipu-sipu kan. Kita rasa macam kita ada rasa macam ada gap. Kita sentiasa rasa dia ni baik, dia lebih bagus daripada saya, dia ni lebih mulia daripada saya. Sebab apa? Kita ukur diri kita ni melalui kekayaan. Biasa macam tu. Tapi betul, bonda, kita ni rasa segan. Tapi Nabi nak tunjuk pada sahabat Nabi, tidak. Kita ni berjuang untuk Tuhan yang lebih maha kaya. Dia memiliki 7 petala langit dan dia memiliki 7 petala bumi. Nabi nak tunjuk Allah Ta'ala tu lebih maha kaya. Okay. Kemudian Nabi kata apa? Tuhan yang empunya syaitan-syaitan dan apa yang disesatkannya. Maksudnya Nabi ni bukan sekadar dia memiliki orang mukmin, bahkan semua makhluk termasuklah syaitan yang menjadi musuh. Itu semua duduk di bawah kuasa Allah Ta'ala. Sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan tempat ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan apa yang terdapat padanya. Kami memohon perlindunganmu daripada kejahatan tempat ini dan kejahatan penduduknya serta kejahatan yang terdapat padanya. Ini Nabi mohon kebaikan dan Nabi minta perlindungan daripada kejahatan. Selalu kita baca doa ni kan. Kita pakai baju, kita naik kereta, selalu kita baca Allahumma inni nas'aluka khairan wa khairan minhu wa na'udzubika min syarri wa syarri ma huwa lah. Selalu kita baca doa-doa ni. Kalau kau berilah kebaikan pada tempat ni ataupun pakaian ini, kenderaan ini kepada aku. Dan kau berilah perlindungan daripada keburukan dan kejahatan daripada kenderaan ini ataupun pakaian. Selalu doa macam ni. Dan itulah doa yang Nabi SAW baca ketika Nabi sampai di Khaybar. Nabi minta Allah berikan apa yang baik pada tempat tu pada Nabi. Dan beri perlindungan apa yang buruk pada tempat itu kepada Nabi SAW. Lepas baca doa, Nabi SAW pun arah para sahabat, kata Nabi, ayo maralah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, selesai. Okey, selesai. Baik, kita tengok bab yang baru, persiapan perang dan benteng-benteng Khaybar. Persiapan perang dan benteng-benteng Khaybar. Oh, Bunda Mira kata banyak makan garam tu darah tinggi. Betul lah, kan? Dia bukan garam lah, sepatutnya pengalaman lah kan. Orang tua ada pengalaman dia, kita kena hormatilah. Pengalaman-pengalaman orang tua ni kena hormati. Sebab ilmu yang dia dapat tu daripada kehidupan. Dia bukan ilmu-ilmu teori lah, dia ilmu-ilmu praktikal. Jadi kita memang kena hormat. Walaupun kita belajar tinggi, tapi kita tak ada pengalaman. Saya bagi contoh macam ni ibu-ibu. Ini guru saya lah, dia sebut macam ni. Dia kata, orang muda ni dia tak nampak proses, dia nampak hasil. Kalau kita buat macam ni, kita akan mesti dapat macam ni. Tapi ada orang tua dia kata, tak boleh. Kenapa? Memang kamu nampak macam tu, kamu buat macam ni dapat macam ni. Tapi kamu tak tahu apa proses yang kamu kena lalui. Itu pengalaman. Proses tu tak ada orang tahu melainkan dengan pengalaman. Pengalaman. Sebab tu kita tengok orang muda lebih terburu-buru, lebih tergesa-gesa berbanding orang-orang senior. Sebab daripada pengalaman tu lah kita akan dapat tahu proses ni macam mana, panjang ke pendek. Dia bukan dalam sudut yang pendek lah. Saya ada satu pengalaman macam ni. Ada sahabat saya ni, dia habis belajar daripada Jordan. Saya kira senior dia lah. Saya beza dengan dia jauh, 6 tahun ke 7 tahun macam tu. Dia cakap saya macam ni, Ustaz ni kena belajar lagi lah, dia kata macam tu lah. Dia kata, Ustaz ni kena belajar lagi lah. Saya kata, iyalah saya sama belajar lagi. Saya masih lagi sama belajar. Tapi dia kata, Ustaz jangan takut lah. Ustaz belajar je Ustaz. Ustaz belajar je. Ustaz dah kahwin, dah kerja, tak apa, belajar je. Saya ni masa di Jordan, jauh daripada keluarga tau. Bukan duduk di Malaysia. Saya jauh daripada keluarga. Saya dah berkahwin, ada seorang anak. Saya belajar, Alhamdulillah saya dapat mumtaz. Isteri saya pun dapat mumtaz. Dia sembang macam tu lah. Saya dengar pun, okey lah, tak apalah. Dia, sebab kita yang dah melalui ni, kita tak apalah. Itu rezeki awak lah kan.
Tapi nak jadi ceritanya, lepas dia sebut benda tu, tahun ni cerita tu dah kira 15 tahun lepas. 15 tahun lepas. Sampai hari ni dia tak habis-habis lagi sama belajar master dia. Kan? Dulu dia cakap kita macam tu. Saya bukan nak burukkan orang, bukan. Tapi itulah realitinya. Bila kita dah lalui baru kita faham. Sebab itu saya tak berani nak sebut-sebut. Kita nak didik anak-anak mesti macam ni. Ibu-ibu dah melalui dah. Ibu-ibu dah melalui. Saya ni baru bertatih-tatih, baru nak belajar-belajar. Sebab itu saya tak berani nak cakap macam ni. Melainkan apa yang saya cakap, itu yang Allah dan Rasul suruh. Itu je saya berani kata. Kalau nak lebih-lebih dari pengalaman, saya tak ada pengalaman. Saya baru belajar-belajar. Okay, ibu-ibu dah terbukti dah, hasil-hasil dah ada dah daripada anak-anak ibu-ibu yang telah berjaya dah, kan? Ibu-ibu pun dah bercucu-cucu dah. Cucu-cucu pun dah meniti kejayaan. Saya apa pun tak ada. Jadi sebab itulah benda tu sangat-sangat saya risau. Sebab saya dah melalui zaman tu. Sebab saya ada sahabat yang kata macam tu. Saya ni macam ni. Sampai sekarang saya tengok, dah habis belajar ke Ustaz? Dia tak boleh lagi Ustaz. Susahnya lah dengan kita bekerja. Sebab zaman degree tak sama dengan zaman PhD, zaman master kan. Dia bukan situasi yang sama lah. Anak-anak makin besar, komitmen kita makin tinggi. Macam-macam kena buat. Macam itulah. Itulah yang kita kena faham lah. Okay? Baik. Alright. Kemudian, pada malam mereka masuk ke Khaybar. Pada malam mereka masuk Khaybar, Nabi SAW pun berkata, esok aku akan serahkan bendera kepada seorang lelaki yang Allah dan Rasul cinta kepadanya dan dia juga cinta Allah dan Rasulnya. Ini sengaja Nabi sebut. Sebab apa? Nabi nak tunjukkan penghargaan Nabi kepada si fulan ni. Siapa dia ni? Yang Nabi berikan nanti adalah kepada Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib lah. Nabi tunjukkan penghargaan Nabi padanya. Sebab itu Nabi sebutlah pada orang ni. Lagi satu, Nabi nak bangkitkan semangat. Jangan rendah semangat. Sebab apa? Orang yang diberikan tanggungjawab ni, Allah dan Rasul sayang pada dia. Dan dia pun orang yang sayang pada Allah dan Rasul dia. Jadi naik semangat. Anak-anak kita macam tu juga kan. Kita nak dia ambil exam esok ke, dia nak buat satu keputusan tu, kita kena sebut kebaikan-kebaikan dia. Kita kena psycho dia jugalah. Kena ada kebijakan macam tu. Jadi itu teknik yang Nabi gunakan. Tapi memang betul lah, Ali ni memang Allah dan Rasul sayang kepada dia dan dia sayang pada Allah dan Rasul. Dia berjuang memang kerana Allah dan Rasul. Okey. Baik, pagi esoknya mereka pun datang kepada Rasulullah sambil mengharapkan baginda menyerahkan bendera itu kepada mereka. Jadi sahabat-sahabat tak sabar-sabar. Siapa ya Rasulullah? Serahlah pada aku. Sebab semua orang nak dapat tempat tu. Lalu Rasulullah bertanya, di mana Ali bin Abi Talib? Mereka jawab, wahai Rasulullah, dia mengadu sakit mata. Kemudian beberapa orang pergi menjemput Ali untuk datang. Lalu Rasulullah meludah ke matanya dan mendoakan kesembuhannya. Ini mukjizat lah. Seketika itu juga matanya sembuh, seolah-olah sebelum itu beliau tidak mengalami kesakitan. Lalu Rasulullah pun menyerahkan bendera pasukan kepada Ali radhiyallahu an. Setelah mengambil bendera itu, Ali berkata, wahai Rasulullah, apakah aku terus memerangi mereka sehingga mereka menjadi seperti kita melawan balas? Nabi menjawab, jangan terburu-buru bertindak, melainkan engkau pergi ke lapangan mereka dan mengajak mereka memeluk Islam. Nampak? Ini benda paling asas sekali. Dalam peperangan bukan menyerang, tapi adalah berdakwah. Walaupun dia berhadapan dengan musuh yang paling kuat ni, benda paling asas dakwah dulu. Okay. Lalu dia kata apa? Nabi kata apa? Yang penting ajak mereka memeluk Islam. Sampaikan kepada mereka kewajipan yang perlu mereka tunaikan kepada Allah. Demi Allah, jika ada seorang lelaki yang Allah beri hidayah melalui usahamu itu lebih baik daripada engkau memiliki unta yang merah. Harta paling bernilai dalam kalangan orang Arab ketika itu adalah unta merah lah. Maksudnya, ni harta yang paling mewah lah. Ataupun habuan yang paling besar lah, unta merah. Kalau dia dapat hidayah tu, dia dapat macam unta merah. Okey, baik. Saya nak sebutkan ibu-ibu. Selalu kita terjemah ni, kalau orang ni terima, macam mana? Macam mana kita kata? Ali bin Abi Talib ni, kalau kita faham, kalau dia berdakwah, orang beriman terima dakwah dia, maka orang ni dapat unta merah lah, habuan yang besar. Tapi sebenarnya tidak. Allah nak bagi tahu apa? Hidayah itu dia macam unta merah. Hidayah itu seperti unta merah. Artinya,
Kalau kamu rasa ada harta yang mewah dekat dunia, hidayah Allah tu lebih daripada itu. Hidayah Allah tu lebih daripada tu. Jadi, kita bukan nak berperang. Ini adalah perkara-perkara sampingan. Tujuan kita ni nak semua orang dapat unta merah. Apa unta merah tu? Iaitu hidayah Allah. Contohlah kalau kita bagi satu offer, kita nak bagi 1 juta pada manusia ni. Semua orang nak dapat 1 juta. Kita akan usahakan, kamu ni, kau dengar cakap saya lah, ambillah 1 juta ni. Tolonglah ambil 1 juta ni. Kita akan nasihat, kita akan pujuk. Perang tu lain cerita. Musuh ke tak musuh, kita tak nak tahu dah. Kita nak semua orang dapat manfaat. Macam itulah yang Nabi sampaikan kepada Ali bin Abi Talib. Benda yang paling bernilai dekat dunia ni, dia macam unta merah. Iaitu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bukan nak berperang, kita bukan nak bermusuh ke apa. Kita nak semua orang dapat benda tu. Itu yang Nabi SAW maksudkan. Okey, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya berhenti dekat sini. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi topik ni. Sambung lagi dalam perang Khaybar pada hari esok, insya-Allah kita akan jumpa. Okey, baik, wallahu taala a'lam. Minta maaf ibu-ibu, takut ibu-ibu tak boleh bincang malam-malam ni kan, kuliah mengantuk-ngantuk nanti. Okey, baik. Saya serahkan kepada Nak bonda buka soalan ke Ustaz? Ha? Laju tu. Nak buka soalan ke macam mana? Ke tak apalah kot. Tak nak ibu-ibu nanti tertangguh-tangguh ngantuk. Saya pun ngantuk tanya. Masya-Allah. Okey, dah. Kalau tak ada buka soalan, kita tutuplah majlis siang Ustaz. Letih dah. Insya-Allah. Masya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaatlah apa yang Ustaz terangkan hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Jadi sebelum menutup majlis, mohon izinkan saya membuat sedikit hibahan kuliah untuk esok Ustaz. Boleh. Pukul 6.05 pagi kuliah subuh bersama Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan bacaan surah Yasin, doa dan tazkirah daripada kisah Al-Quran. Pada pukul 8 pagi kuliah duha bersama Al-Fadil Ustaz Fazlur Rahimi bin Ma'ruf dengan tafsir surah Al-Kahfi. 2 petang bersama Al-Fadilah Ustazah Helen dengan halakah tahfiz. 5.15 petang kuliah asar bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman. Esok sekali lagi jumpa dengan Ustaz berperang sekali lagi pada pukul 8 malam. Kuliah maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Abdullah bin Tuda dengan Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. 9 malam bersama Al-Fadilah Ustazah Umairah bin Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran. Dan kuliah akhir kita 9.15 malam bersama Al-Fadilah Ustazah Afzan bin Abdul Manaf dengan Fardu Ain. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia juga di akhirat. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu, kelemahan itu datang daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebelum menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membaca tasbih kifarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tasbih kifarah Ustaz. Okey, Ustaz terkeluar tadi Mira. Oh, saya terkeluar tadi. Minta maaf. Okey. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Ustaz terkeluar kan? Subhanallah. Ya, saya terkeluar tadi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok.